Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam My Quran Time. Hari ini kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kami doakan dan kita sama-sama doakan moga-moga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah dan juga rahmat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini seperti biasa saya tak keseorangan, saya bersama dengan guru kita yang akan membimbing kita, mengajar kita, berkongsi dengan kita, tak lain dan tak bukan Al-Fadil, Al-Ustaz Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi bin Azmi, Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM di Nilai Negeri Sembilan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat, Sihat eh? Alhamdulillah, ada sikit-sikit lah. Nampak ceria ini. Nampak ceria. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan ceria dengan Al-Quran insya-Allah. Kita hari ini Prof ya, pejam celik dah habis 21 juzuk. Masya-Allah, masya-Allah. 21 juzuk dah habis tuan-tuan eh. Kali ini kita nak masuk juzuk yang ke-22. 72. Allahu akbar eh. Maksudnya tak lama lagi kita akan terus bergerak menuju surah-surah ataupun juzuk-juzuk yang seterusnya dan mudah-mudahan sampai perjalanan kita ke akhirnya bersama dengan halaman yang ke-604. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah Prof, barangkali permulaan ini juzuk yang ke-22 ni Prof, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz Tirmizi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa sebelum kita mulakan pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita bacakan doa ringkas yang diperintahkan ataupun yang difirmankan oleh Allah yang menyebutkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah Taala menambah pengetahuan kita, kefahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kita telah pun masuk ke juzuk yang ke-22 mengenai hari ini kita akan sentuh mengenai tentang suratul Ahzab. Surah yang banyak juga kisah-kisah di dalamnya, kisah rumah tangga Nabi, kisah peperangan dan kisah-kisah yang lain yang melibatkan banyak pengajaran yang kita boleh perolehi pada hari ini Ustaz insya-Allah. Tapi sebelum kita masuk perbincangan pada halaman yang ke-422, mari sama-sama kita bacakan dahulu sinopsis, iaitu gambaran umum tentang pengajian kita pada hari ini, iaitu daripada ayat yang ke-31 sampai ke-34, membincangkan mengenai tentang keutamaan keluarga Nabi. Manakala ayat yang ke-35 nanti kita akan bincangkan tentang lelaki dan perempuan mempunyai kedudukan, ganjaran pahala serta balasan akhirat yang sama pada hakikatnya. Yang ni yang akan kita masuk nanti dalam perbincangan kita. Yang kalau boleh juga nanti kita akan
semak kembali halaman yang lalu, iaitu halaman yang ke-421. Tapi sebelum kita masuk perbincangan, mari sama-sama kita bacakan dahulu dengan bacaan yang akan dipimpinkan oleh Ustaz Tarmizi kita, bermula daripada ayat 31 sampai ayat ke-34 insya-Allah. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Al-Fadhil Prof Madya Dr. Ahmad Sanusi, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi, dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita nak baca permulaan ini ayat yang ke-31 sehingga ayat yang ke-34. Seperti kata Prof tadi, memang halaman ini subhanallah cukup menarik. Kerana dia dapat memang menceritakan perihal keluarga Nabi SAW, tapi kita Ustaz Prof untuk ambil iktibar dan juga nak belajar daripada halaman ini insya-Allah. Kita baca dulu 31 hingga 34 bacaan murattal nahwan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, kalau kita perhatikan daripada ayat yang ke-31, Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa di antara kamu iaitu isteri-isteri Nabi tetap taat kepada Allah dan Rasulnya serta mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya 2 kali ganda dan kami sediakan rezeki yang mulia baginya. Baik, sebenarnya ayat ini tidak boleh difahami sebegini sahaja. Maknanya kalau kita mulakan dengan baca dengan ayat yang ke-31, kita barangkali tidak nampak ganjaran ataupun gambaran yang jelas mengenai tentangnya sebenarnya Ustaz. Yeah. Sebab kalau ikutkan dia sebenarnya dia berkaitan dengan ayat yang sebelum itu, iaitu daripada halaman yang ke-421
yang mana Allah Taala sebenarnya sedang berbicara dengan para isteri Nabi. Yang ni yang kita bincangkan sebelum ini. Allah Taala kata, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Allah Taala kata, wahai isteri Nabi, katakanlah kepada isteri, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isteri kamu jika kamu inginkan kehidupan dunia. Pada hakikatnya sebenarnya kalau kita dah masuk perbincangan yang sebelum ni, Allah Ta'ala sebenarnya menegur isteri Nabi. Macam mana Allah Ta'ala tegur isteri Nabi? Perkara ni sebenarnya berlaku selepas daripada perang Bani Quraizah. Perang Bani Quraizah ni, diorang bukan sahaja ada harta mereka sendiri, kemudian mereka juga menjaga harta Bani An-Nadir. Jadi banyak harta tawanan ataupun harta-harta ghanimah yang dapat, sehingga menyebabkan ada sebahagian isteri Nabi yang minta lebih sikit nafkah. Yang ini kalau kita baca, kita dah bincang sebelum ni, Saidina Abu Bakar tegur anak dia Sayyidatina Aisyah, Saidina Omar tegur anaknya Sayyidatina Hafsah, meminta mereka jangan memberikan bebanan kepada Nabi, dan sekiranya kamu inginkan harta dunia, maka Allah Taala kata fata'alaina umatti'kunna, mari kami berikan kepada kamu mut'ah, ataupun kami beri ataupun kami pisahkan. Yang ni agak keras sebenarnya teguran yang Allah Taala berikan kepada para isteri Nabi yang ketika itu seakan-akan terpesona sedikit dengan kehidupan dunia. Bila mana Allah Taala dah tegur mereka mengenai tentang perkara ini, maka Allah Ta'ala ingatkan mereka, wahai para isteri Nabi, sesungguhnya kalau kamu melakukan kejahatan ataupun bifahishatin mubayyinah, kamu akan dikenakan azab yang bersifat 2 kali ganda. Dan kemudian dalam ayat hari ini Allah Ta'ala, tengok, Allah Ta'ala dah beri ancaman, Allah Ta'ala beri kelonggaran. Allah Ta'ala kata, memang aku tak kasih engkau buat kejahatan, tetapi waman yaqnut minkunna, siapa yang buat baik, taat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan beri dia ajraha marwatain, 2 kali ganda. Seperti mana kamu, kalau kamu engkar, kalau kamu baik taat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan berikan ganjaran 2 kali ganda. Kenapa 2 kali ganda? Yang ni menarik huraian daripada Syekh Tantawi. Syekh Tantawi kata, dia kata orang yang tahu dengan orang yang tak tahu, balasan mereka tak sama. Kalau yang melakukan jenayah tu, dia memang tahu dah, kan, tak sama dengan orang yang tak tahu, dia tak sengaja ke ataupun dia tak tahu. Orang yang expert ni, dia dah tahu selok-belok tentang macam mana nak terima rasuah dan sebagainya, dah tahu dah selok-belok nak elakkan diri daripada, sepatutnya bebanan ataupun ancaman yang dikenakan kepada mereka lebih berat, kerana mereka dah tahu tentang perkara tersebut dan mereka tahu pula selok-belok melakukan kejahatan tersebut. Ancaman tu sepatutnya lebih berat lagi daripada orang yang tidak tahu. Sama juga macam para isteri Nabi, Allah Ta'ala kata wahyu turun dalam rumah kamu. Allahu Akbar. Kalau kita tengokkan huraian ulama, dia kata wahyu tu turun bersama dengan kamu, kamu menyaksikan, tetapi sekiranya kamu melakukan sesuatu yang dicegah oleh Allah Ta'ala, maka ganjaran ataupun balasannya adalah berat, kerana orang yang melakukan tersebut adalah orang yang tahu. Sama juga yang kalau Allah Ta'ala sebut dalam surah Saf, lima taquluna ma la taf'alun, maknanya orang yang dah tahu ni, dia cakap je tapi dia tak buat pun tak boleh juga, dia tahu dia kena juga buat. Sama juga macam ni, wa may yaqnut minkum lillahi wa li rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marwatain, dan barang siapa di antara isteri kamu tetap taat kepada Allah serta mengerjakan kebaikan, niscaya kami akan berikan pahala berlipat kali ganda ataupun 2 kali ganda, dan kami sediakan rezeki yang mulia baginya. Masya-Allah. Yang ini sebenarnya adalah satu bimbingan. Bila Allah Ta'ala, yang ni kita kena faham elok-elok, bila Allah Ta'ala larang, biasanya Allah Ta'ala akan bagi bimbingan. Allah Ta'ala tak kasih buat begini, Allah Ta'ala bagi bimbingan. Allah tak kasih minum arak, katakan, Allah Ta'ala bagi minuman yang lain lebih banyak lagi nak minum arak. Kenapa katakan macam tu? Ataupun Allah Ta'ala tak bagi berzina, dan Allah Ta'ala bagi perkahwinan. Maknanya kalau tak boleh berzina, kahwin. Maknanya cara yang diajarkan kepada para isteri Nabi ataupun kepada umat Islam itu sendiri. Baik, kalau kita tengok seterusnya Ustaz, maknanya daripada ayat yang ke-32, Allah Ta'ala mendidik para isteri Nabi dan mengingatkan kepada mereka. Tengok Allah Ta'ala panggil para isteri Nabi, ya nisa'an Nabi, wahai para isteri Nabi. Status para isteri Nabi ni tak sama sebenarnya Ustaz. Dia sama macam status para isteri menteri ke.
kita kena panggil dia Datin. Kalau Ustaz Tarmizi nanti esok dapat datuk, saya kena panggil isteri Datin lah. Saya tak boleh panggil acik akak. Tak boleh. Nanti orang marah. Orang kata, saya Datin, kamu tak panggil Datin. Katakan macam tu. Sama juga dengan ayat ni, Allah Ta'ala panggil dengan gelaran mereka isteri Nabi. Maknanya bukan calang-calang. Ya Nisa an-Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. Kamu semua ni tak sama dengan para wanita yang lain. Ini taqaitunna fala takhda'na bil qaul. Jika kamu bertakwa maka janganlah kamu ini taqaitunna, jika kamu bertakwa maka janganlah kamu tunduk melemah lembutkan suara dalam berbicara. Yang ini walaupun ditujukan kepada para isteri Nabi, tetapi pengajaran dia untuk kita semua. Maknanya kaum wanita, sekiranya kamu bertakwa, janganlah kamu melembut-lembutkan ataupun memanja-manjakan suara kamu. Lalu Allah Ta'ala kata fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Nanti dibimbangi dalam berbicara itu membangkitkan nafsu bagi orang yang ada penyakit dalam jiwanya. Yang ni sebenarnya pengajaran untuk kita semua. Betul. Maknanya para wanita, anak-anak dara, anak-anak perempuan kita perlulah dididik. Kalau bercakap tu dengan orang yang bukan mahramnya, maka jaga adabnya. Betul. Jangan apa kita nak cakap meleweh atau istilahnya macam mengada-ngada tu macam keras sangat dia. Maknanya macam melembut-lembut, macam manja-manja sangat. Sehingga Allah Taala tahu hati manusia. Allah Taala kata fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Takut-takut dia akan membangkitkan nafsu orang yang ada penyakit dalam jiwanya. Yang ini sebenarnya arahan yang walaupun diperintahkan kepada para isteri Nabi, tetapi pengajarannya adalah umum untuk kita semua. Didik maknanya para wanita, anak-anak perempuan kita bercakap dengan penuh adab, maknanya tidak bermanja-manja sehingga menyebabkan dia boleh menimbulkan sesuatu perkara yang tidak kita ingini. Dan mungkin juga ada perbincangan, kalau macam tu maknanya dia orang tak boleh bercakap ke ataupun macam mana, ataupun suara dia orang ni macam mana, aurat ke. Yang ni sebenarnya menarik. Sebab kalau ikutkan dalam perbincangan mengenai tentang suara wanita bukan aurat. Yang ni yang disebutkan dalam kebanyakan mazhab. Begitu juga dengan mazhab Syafi'i ini sendiri, yang mana kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala kata idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Maknanya Allah Ta'ala benarkan orang lelaki nak minta keperluan pada para isteri Nabi ataupun para wanita, boleh minta, maknanya mereka boleh bercakap dan suara mereka bukanlah aurat. Bahkan kalau tuan-puan tengok, para isteri Nabi ini diambil ilmu daripada mereka. Betul kan? Betul. Maknanya Sayyidatina Aisyah adalah orang yang paling banyak. Dalam hadis kata khudhu nisfa dinakum. Ambil sebahagian daripada agama kamu. Maknanya Sayyidatina Aisyah ni ilmu dia dengan Rasulullah sangat banyak. Sebab apa dia banyak? Sebab dia memang duduk dengan Rasulullah. Kita tak adalah sampai tidur dengan Rasulullah, makan dengan Rasulullah. Aisyah tahu semua. Sayyidatina Aisyah tahu semua. Lalu memang banyak sebenarnya ilmu. Bahkan Sayyidatina Aisyah adalah sebahagian daripada perawi hadis yang terbanyak. Selain daripada Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Abdullah bin Umar, termasuklah juga Sayyidatina Aisyah, termasuklah Sayyidina Jabir dan sebahagian sahabatnya lain lagi. Yang ini menunjukkan maknanya banyaknya ilmu Sayyidatina Aisyah, dan ia menunjukkan suara wanita sebenarnya bukanlah aurat. Bahkan kalau kita tengok bagaimana Syekh Zakaria Al-Ansari, seorang ulama yang tokoh terkenal daripada mazhab Syafi'i sendiri, menyatakan bahawa suara wanita fa innahu jaizun, dia boleh bercakap, mengajar, bekerja dan sebagainya, inda aminal fitnah, sekiranya aman daripada fitnah. Jangan sampai suara dia tu menimbulkan fitnah. Fitnah ni tak semestinya fitnah-fitnah yang kita faham. Saya teringat dah Ustaz tanya tadi, dia gedik-gedik. Tergedik-gedik. Minta maaf tu saya terpaksa sebut macam menggedik-gedik sangat ni. Sepatutnya kita jagalah maknanya suara-suara begini jangan sampai menimbulkan fitnah. Orang terasa menimbulkan jiwa mereka tak sedap. Perkara ni hendak dijaga seperti mana yang diajarkan oleh para ulama. Kemudian ayat yang seterusnya, tadi kita jaga suara kita dalam berbicara. Kemudian Allah Ta'ala ajar juga para isteri Nabi dan juga para wanita muslimah secara umumnya, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu. Yang ni jangan kita salah faham.
Bila Allah Taala kata waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah kamu di rumah kamu, nanti orang kata maknanya wanita muslimah ni dia tak boleh bekerja ke, kena duduk rumah aja ke? Yang ni tidaklah juga. Kerana kalau ikutkan sebenarnya banyak hadis-hadis yang menunjukkan para wanita pada zaman Rasulullah tu dia bekerja. Sayyidatina Khadijah sendiri adalah seorang usahawan, maknanya dia adalah seorang usahawan yang berniaga. Sayyidatina Qailah sama juga, maknanya seorang yang mempunyai perniagaan ataupun ada urusan perniagaan mereka sendiri. Sama juga sebenarnya dengan Zainab kalau tak silap saya, yang mana dia kata dia ni adalah wanita yang mengusahakan dengan tangan dia sendiri. Jadi kat sini kita tengok bukanlah bermaksud tetap itu adalah untuk duduk sahaja di rumah, tetapi menjaga hak-hak keperluan ataupun menjaga hak-hak yang sepatutnya dijaga. Dan yang keempat di sini dibincangkan juga dengan jangan berhias dengan perhiasan jahiliyah. Yang ini mungkin sensitif tapi kena bagi tahu Ustaz Tarmizi bahawa perempuan jangan terlalu berhias sangat sehingga menimbulkan rasa nafsu syahwat lelaki. Maka Allah Taala ajar di sini wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kamu berhias seperti tingkah laku orang-orang jahiliah yang terdahulu. Baik, yang ini yang kita dah masuk sampai ke ayat yang ke-33. Sama juga ayat yang ke-34, Allah Taala mendidik agar kaum wanita ataupun para isteri Nabi ini sama-sama dengan mendirikan ataupun berzikir kepada Allah Taala dengan mengingati ayat-ayat Allah seperti mana yang kita pelajari hari ini, mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Baik, sebelum kita berehat nanti, kita masuk juga dalam perbincangan mengenai tentang perkataan pilihan kita pada hari ini insya-Allah, iaitu perkataan pilihan kita yang kita pilih hari ini khada'a. Khada'a ni maksudnya tunduk, rendah diri, melembutkan, kan khudu' kita katakan dua kali disebut dalam Al-Quran. Tetapi khudu' di sini ayat ni konteksnya digunakan daripada suara wanita tu tadi, fala takhda'na, jangan kau tundukkan ataupun lembutkan sangat sehingga dia boleh menimbulkan nafsu jiwa-jiwa yang rosak ataupun jiwa-jiwa yang sakit ini. Menarik, hari ini ada satu lagi perkataan baru yang kita belajar. Setiap hari satu perkataan yang baru daripada ayat Al-Quran. Kita akan teruskan lagi perbincangan kita selepas daripada ini. Kita berehat dahulu seketika insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu daripada ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah Nabimu. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu, ayat yang ke-34 yang saya bacakan sebentar tadi. Allah sebut ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu, maksudnya Fadil Prof sebut tadi Al-Quran itu, wahyu itu turun di rumah isteri-isteri Nabi SAW. Allahu Akbar. Bayangkan kalau kita hidupkan rumah kita dengan bacaan Al-Quran, Allahu Akbar. Kita kena hidupkan supaya rumah kita tidak jadi seperti kubur, kan? Tak jadi seperti kubur. Kubur ni takut orang nak pergi. Kan ada orang berkelah 4 hari 3 malam. Kat mana abah? Dekat kubur tak ada. Tempat yang orang tak nak pergi, tempat yang takut, suram, kan? Jadi jangan jadikan rumah kita seperti kubur, bahkan jadikan rumah kita bercahaya, cahaya Al-Quranul Karim, insya-Allah taala. Mari kita singgah sekejap ruangan tajwid kita. Kita nak kongsi pada hari ini satu mat. Penting dalam bacaan kita mengetahui mat ini supaya tak berlaku kesalahan. Antaranya itulah ayat yang ke-33
iaitu hukum mad iwad. Kan hukum mad iwad, kadar bacaan mad adalah 2 harakat. Hak mana ustaz? Ni ayat 33, akhir ayat 33, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yutahhirakum tathira. Yang mana mad iwad tu yang akhir tu, tathira tu, ron tu bila kita waqaf dia jadi tathira, 2 harakat. Nama dia mad iwad. Kalau kita tengok dalam halaman yang kita baca pada hari ini, ayat 31, 32, 33, 34 dan 35, kesemua 5 tempat akhir ayat itu kalau kita berhenti, kita waqaf, semuanya mad iwad. Berapa harakat tadi? 2 harakat bacaan dia. Tathira, karima, ma'rufa, tathira, khabira, dan akhir sekali ayat 35, wa ajran azima. Mad iwad 2 harakat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah semuanya dapat mencuba dan dapat memperbaiki bacaan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Itu satu ilmu baru juga mengenai tentang ilmu tajwid. Betul. Dan juga ayat yang dibacakan oleh Ustaz Tarmizi tadi mengenai tentang Allah Taala mengajak kita wadhkurna ma yutla fi buyutikunna. Ingatlah ayat-ayat yang diturunkan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya perkara ni berlaku di hadapan mata mereka. Maknanya mereka sendiri menyaksikan ayat Al-Quran turun tentang bagaimana kesukaran Rasulullah menerima wahyu, mengajarkan wahyu ini kepada para sahabat. Jadi Allah Taala mengajak para isteri Nabi, ingatlah apa yang dibacakan di rumah kamu, dan sepatutnya dia menjadi juga amalan kita, bukan sekadar kita sahaja, bukan sekadar para isteri Nabi, tetapi kita juga sepatutnya mengingati ayat-ayat Allah di dalam rumah kita, sehingga menjadikan rumah kita ini maknanya sesuatu yang indah. Maknanya rumah yang kita nak adalah rumah yang kita nak satu keluarga masuk syurga, satu keluarga dengan Al-Quran, satu keluarga maknanya anak-anak, isteri semuanya menghayati dan cuba memahami apa yang telah diwahyukan oleh Allah Taala kepada kita. Baik, kita akan meneruskan lagi perbincangan kita pada ayat yang ke-35. Tapi sebelum tu, mari kita dengarkan dahulu bacaan yang dibacakan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi kita, insya-Allah. Sila Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Prof. Madya Dr. Ahmad Sanusi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran, kita nak menyambung bacaan di ayat yang ke-35. Ketika rehat tadi sempat dikongsikan seketika oleh Al-Fadhil Prof berkenaan dengan ayat ini. Menarik saya tak nak sampaikan dulu, kita dengar nanti daripada Prof. Kita baca je dulu ayat yang ke-35. Tadi kita dah baca dengan nahawan. Yang ayat 35 ni, jom kita cuba baca dengan bacaan murattal Hijaz, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Baik, kita perhatikan bagaimana ayat yang ke-35 Allah Taala berfirman, sesungguhnya lelaki dan perempuan muslim, lelaki dan perempuan mukmin, lelaki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, lelaki dan perempuan yang benar, lelaki dan perempuan yang bersabar, lelaki dan perempuan yang khusyuk, lelaki dan perempuan yang bersedekah, lelaki dan perempuan yang berpuasa, lelaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar. Baik, macam yang kita telah ataupun saya bincangkan juga dengan Ustaz Tarmizi tadi ketika sesi rehat, bagaimana sebenarnya ayat ni sangat menarik. Sebab saya dah lama juga perhatikan kenapa Allah Taala ulang innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rupanya bila kita selongkar dalam tafsir, hari ini kita dapat satu ilmu baru. Hari ini kita dapat satu ilmu baru. Kalau menurut Al-Imam Ibnu Kathir, kalau menurut Al-Imam Ibnu Kathir, ayat yang ke-35 ini diturunkan ataupun disebutkan oleh Al-Imam Ahmad mengenai tentang ada kaitan tentang persoalan yang ditanyakan oleh Sayyidatina Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah tanya kepada Rasulullah. Ummu Salamah kata, "Ya Rasulullah, ma lana la nuzkara fil Quran." Dia kata, "Wahai Rasulullah, kenapa aku dengar lelaki je semua, muslimin, rijal, ya ayyuhallazina amanu, mana orang perempuan?" Seakan-akan ni macam tu. Dan dalam riwayat An-Nasa'i juga, Sayyidatina Ummu Salmah juga berkata, dia kata, "Ya Nabi Allah, mali asma'ur rijal yadhkuruna fil Quran walan nisa yudhkarna fil Quran." Dia kata, "Ya Rasulullah, kenapa aku asyik dengar lelaki aja dalam Quran? Kenapa aku tak dengar perempuan disebutkan dalam Al-Quran?" Lalu barangkali antara riwayat yang diturunkan berkaitan dengan ayat ini, berkaitan dengan persoalan yang ditanyakan oleh Ummu Salamah, sehingga dinyatakan bahawa lelaki dan perempuan sama. Maknanya innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Maknanya Allah Taala sebut dua-dua. Allah Taala sebut dua-dua. Ada orang Islam lelaki, ada orang Islam wanita, ada mukminin, ada mukminat. Kemudian kita tengok juga bagaimana susunan ini ada juga huraiannya yang agak menarik, seperti mana yang diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Kathir. Allah Ta'ala memulakan dengan lafaz Islam dahulu. Innal muslimina wal muslimat. Kerana barulah disebutkan tentang beriman wal mu'minina wal mu'minat, kerana barangkali pada zaman terdahulu mereka masuk Islam tetapi jiwa mereka masih tidak terbuka kepada keimanan. Dan juga sebenarnya iman ini adalah satu perkara yang naik dan turun. Rasulullah sebut dalam hadis, Rasulullah kata, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Seorang yang berzina itu dia tidak akan berzina dalam keadaan dia beriman. Maknanya dia Muslim. Orang Islam pun boleh berzina juga, tetapi ketika mana dia berzina, iman dia tidak ada, Rasulullah kata, ataupun hampir-hampir tidak ada. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wala yasriku sarik. Macam tu juga dengan pencuri, kalau dia mencuri sebenarnya dia mencuri dalam keadaan iman ataupun dia bukan seorang yang beriman. Andai dia beriman, maka dia tidak akan mencuri kerana dia merasakan Allah Ta'ala memerhatikan dia ataupun dia merasakan para malaikat berada di sekelilingnya. Jadi Al-Imam Ibn Kathir kata, barangkali itulah hikmahnya Allah Ta'ala memulakan dengan muslimina wal muslimat, kemudian wal mu'minina wal mu'minat.
Kemudian disebutkan juga dengan wal qanitina wal qanitat, iaitu orang yang tetap, yang kunut ni ada yang sukun, yang tetap kepada keimanannya. Yang ni yang agak sukar sebenarnya Ustaz Tarmizi, yang mana menetapkan iman ni bukan satu yang mudah. Kalau kita tengok, sebab itulah kadang-kadang kita elok muhasabah, ada kalanya yang selalu saya sebut, kita seronok baca Quran ni. Ada waktu masa seronok baca Quran. Tapi ada kalanya malas nak baca Quran, ataupun nak solat bangun pun malas nak bangun. Yang ni adalah berkaitan juga dengan satu, keimanan tu tadi naik dan turun, dan yang keduanya adalah nak menetapkan iman bukan satu perkara yang mudah. Qanitina wal qanitat. Sama juga dengan was-sadiqina was-sadiqat. Was-sadiqin was-sadiqat ini adalah orang-orang yang berbicara dengan penuh kebenaran. Yang ini sebenarnya adalah orang-orang yang disifatkan sebagai orang yang benar ataupun orang yang baik, yang menjaga tutur katanya sekalipun mereka bergurau. Walaupun bergurau, sebenarnya kita tidak boleh untuk menipu ataupun mengucapkan sesuatu perkara yang tidak benar. Was-sabirina was-sabirat adalah golongan yang sabar. Yang ni yang disebutkan contoh-contohnya di dalam Al-Quran sebenarnya banyak, ataupun contoh di dalam hadis pun sebenarnya banyak. Sabirin ni dari aspek mereka sabar. Sabar ni ada macam-macam jenis sabar. Sabar atas ketaatan dan sabar atas dosa. Sabar atas ketaatan ni maknanya nak mendirikan solat pun sebenarnya bukan mudah. Nak sabar lama, imam baca lambat pula Ustaz. Imam baca lambat kena sabar, banyak bersabar. Tetapi yang banyak kita faham sekarang ni adalah sabar daripada maksiat pun banyak juga, iaitu kita menahan diri kita daripada melakukan perkara yang tidak baik ataupun perkara yang tidak elok. Sabar terhadap ujian pun ada. Yang ni kita boleh tengok bagaimana yang wanitanya seperti Sumayyah, ataupun kalau kita boleh tengok seperti Masyittah. Masyittah ni kalau dalam bulan Rejab ini adalah kisah beliau adalah satu kisah yang famous, yang berlaku ketika mana Isra' Mi'raj. Rasulullah dinaikkan ke langit ketika mana peristiwa Isra' Mi'raj, dan Rasulullah terbau bauan yang sangat wangi. Rasulullah kata, "Ma hadhihi raihata ya Jibril?" Wahai Jibril, ni bau apa yang sangat wangi ini? Lalu Jibril kata, "Ini adalah raihatu Masyittah ibnata Fir'aun," iaitu adalah bau Masyittah ni sebenarnya maksudnya tukang sikat. Subhanallah. Sebab orang kadang-kadang faham Masyittah ni macam nama dia. Masyittah ni punya tukang sikat, anak perempuan kepada Fir'aun. Iz saqatatil midra. Rasul kata ataupun hadis kata, ketika mana dia sikatkan rambut anak perempuan Fir'aun, sikat tu terjatuh. Sikat tu terjatuh. Bila dia nak ambil, dia sebut Allah. Jadi anak perempuan Fir'aun tanya, siapa Allah? Lalu Masyittah kata, Allah adalah Tuhan aku dan Tuhan kau. Anak perempuan Fir'aun terkejut, kerana ayah dia Tuhan dah, Fir'aun tu kan Tuhan. Jadi dia kata, macam mana ada Tuhan lain daripada ayah aku? Lalu diadukan kepada Fir'aun. Yang ini kesabaran Masyittah, yang mana kalau kita tengok Fir'aun menyalakan api ataupun membakar minyak yang menggelegak dan dicampak anak kepada Masyittah satu persatu. Allahu Akbar. Tuan-puan boleh bayangkan bagaimana anak kita lihat anak kita menggeletik mati dalam minyak yang panas tu. Bagaimana sabarnya Masyittah, sehinggalah apabila anak yang dikendongnya itu yang nak dicampakkan, dia dah sukar untuk bersabar, maknanya dia dah mula menangis. Lalu Allah Ta'ala kurniakan satu ganjaran yang tidak dikurniakan melainkan kepada orang-orang yang bersabar, iaitu anak dia tu tadi tiba-tiba boleh bercakap. Kalau kita tengok bayi yang boleh bercakap ni macam Nabi Isa, macam kisah Juraiz dalam hadis. Yang ni juga antara kelebihan yang diberikan kepada anak Masyittah, sehinggakan Allah Ta'ala abadikan kisah kesabarannya di dalam hadis. Allahu Akbar. Ini kelebihan orang yang bersabar. Ada kisah kesabaran daripada kaum wanita. Nanti kan orang kata asyik cerita pasal lelaki, sebenarnya kisah wanita pun banyak juga yang menceritakan tentang kesabaran mereka. Wal khashi'ina wal khashi'at, orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Khusyuk ni maksudnya tunduk juga ataupun patuh kepada Allah Ta'ala. Khashi'at adalah orang yang tunduk patuh. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Mutasaddiqin ni orang yang bersedekah. Ustaz Tarmizi, saya baru ni balik daripada umrah, ada satu pengajaran yang saya kira menarik juga saya terfikir, iaitu tentang kisah Abu Talha. Abu Talha ni Allah Ta'ala abadikan kisah sumbangan beliau di dalam Masjid Nabi.
Kalau tuan-puan esok pergi umrah, masuk ke Masjid Nabi, ada pintu nombor 20 kalau tak silap saya. Kalau saya salah nanti tuan-puan tengoklah balik. Kalau tak silap saya antara pintu 20 dan 21 ada tiang yang marmar tu dibulatkan. Dibulatkan kesan daripada telaga Bi'ruha, telaga yang sangat disayangi oleh Abu Talha, disumbangkan kepada Islam ataupun disumbangkan buat kaum muslimin kerana dia mendengar ayat Allah Taala menyebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia kata harta yang aku paling sayang adalah telaga ni, maka dia beri telaga ni kepada Rasulullah. Jadi perhatikan apa yang dia sumbangkan 1400 tahun yang lalu, Allah Taala abadikan kesannya sehingga hari ini orang menyebut-nyebut nama Abu Talha. Allahu akbar. Begitulah kita tuan-puan, kalau kita ada harta sedikit kita sumbangkan ke jalan Allah, mudah-mudahan itulah harta yang kekal, kerana harta yang kita gunakan tak kekal tuan-puan. Harta yang kita sumbangkan ke jalan Allah yang akan menjadi wal baqiyatu as-salihat, iaitu baki yang akan kekal tu tadi. Dan kemudian wal hafizina furujahunna, yang ni dimulakan wal hafizina furujahum, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, wal hafizat wadh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Baik. Kalau boleh ke Ustaz Tarmizi kita ulang balik ayat ke-35 ini untuk bacaan kita, bagi kita hayati tentang apa yang kita bincangkan tadi insya-Allah. Terima kasih Al-Fatihah Prof. Mari kita sama-sama ulang sekali lagi ayat ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Baik, kita perhatikan tadi bagaimana sebenarnya perbincangan kita dalam dua bahagian perbincangan ini adalah perbincangan yang menarik. Kalau kita ingatkan kembali bagaimana bermula daripada ayat yang ke-31 sampai ke-34, menceritakan tentang adab-adab, tidak keluar daripada rumah dalam keadaan berhias, jangan kita bercakap dengan melembutkan suara bagi wanita, duduk rumah membaca Al-Quran dan menjaga solat dan zakat. Manakala bahagian yang kedua kita membincangkan bagaimana Allah Ta'ala meletakkan lelaki dan wanita sama adil. Tidak seperti yang didakwa oleh golongan feminisme yang menyatakan seakan-akan Islam ni tidak berlaku adil kepada wanita. Sebenarnya dalam Al-Quran menjelaskan bahawa wanita dan lelaki adalah sama sahaja di sisi Allah Ta'ala. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, kita sama-sama saksikan dahulu resolusi apa yang dapat kita pelajari dan amalkan selepas daripada pengajian kita pada hari ini. Yang pertama, tetap tunduk dan beramal saleh biarpun sudah berpangkat dan masyhur.
walaupun mempunyai kedudukan datin ke, isteri-isteri orang besar ke, ataupun orang besar sendiri, maka kita hendaklah beramal soleh biarpun berpangkat. Yang keduanya, jaga interaksi antara jantina berbeza agar tidak menjadi sarang penyakit. Juga kita telah bincangkan tadi, jangan dilembutkan suara, manjakan suara. Dan yang ketiga, elakkan perhiasan yang bersifat orang jahiliyah, iaitu perhiasan-perhiasan yang menggoda, yang menyebabkan para lelaki untuk melakukan ataupun terangsang mereka punya nafsu. Ini adalah perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Sebelum kita mengakhiri pengajian kita, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati pengajian kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Prof. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mak ayah kami, mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, hiasi kehidupan kami ya Allah dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Jauhkan kami ya Allah daripada sifat-sifat madmumah, iaitu sifat-sifat yang tercela. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima doa kita dan menjadikan kita dalam kalangan al-mutasaddiqin, golongan yang menyumbang ke arah kebaikan. Mari sama-sama tuan-puan kita menyumbang kepada tabung gerakan Al-Quran, yang mana wakaf dan tabung gerakan Al-Quran ini akan digunakan sebaik mungkin untuk menjana memberikan kebaikan kepada masyarakat dan Al-Quran itu sendiri. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.